Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ada suara tak ada? Kalau ada bagi tahu ada. Ada suara tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, hari ini kita akan sambung semula pengajian kita daripada pengajian yang semalam. Jadi hari ini pun kita mula lewat sikit, tapi tak apalah. Yang penting kita dapat habiskan pengajian dan semua pelajar dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita akan syarahkan di sini. Jadi kita teruskan lagi pengajian kita pada halaman 86. Bagi mereka yang tak dapat nak login kehadiran, tak apa, nanti habis daripada kuliah ni saya buat sekali lagi lah, tengok Tapi kalau setakat seorang dua je, nanti bagi je metrik dengan password Okey, halaman 86 baris perenggan yang kedua Kita pergi kepada perbahasan sifat iradah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kanat iradatuna ta'ni al-mail aw ar-raghbah wal muqaranati bainal asya' thumma al-'azm wa at-tasmim ba'da ar-rawiyah. Jadi oleh kerana kita punya sifat iradah yang Allah bagi pada kita ni, kita mempunyai kehendak ini, iaitu al-mail, kecenderungan, dan juga segala bentuk keinginan dibandingkan terhadap sesuatu yang lain. Lalu keinginan itu akan membentuk sesuatu apa yang kita kehendaki. Okey, apa yang kita kehendaki, maka itu akan menjadi satu keinginan kepada kita. Yang mana keinginan tersebut wa tataharraku iradatuna wafaqan lil manfaah. Yang mana keinginan ataupun kehendak yang dikehendaki oleh kita tu, dia bertepatan dengan apa yang hendak kita mengambil manfaat daripadanya. Contohnya kalau kita kata saya nak pakai kereta besar. Jadi kita nak pakai kereta besar tu sebab apa? Sebab kita nak mengambil manfaat daripada segala perkara yang berada di sekeliling kita untuk kegunaan kita sendiri. Okey, lil manfaah asyakhsiyah, untuk kita mengambil, untuk seseorang itu dia mengambil manfaat daripada apa yang dikehendaki. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha suci daripada dia, daripada segala bentuk keinginan seperti ini. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dia tidak tertakluk kepada sesuatu. Dia tidak tertakluk untuk mengambil manfaat kepada sesuatu. Dan segala keinginan yang Allah kehendaki itu berlaku di atas fa'ilul mukhtar. Yang dimaksudkan dengan fa'ilul mukhtar itu adalah pilihan dia sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk berkeinginan seperti itu. Berbeza dengan manusia, ada kecenderungan-kecenderungan yang menyebabkan dia menginginkan sesuatu. Contohnya, kecenderungan dia untuk memiliki, contohnya kecenderungan ataupun keinginan dia untuk memiliki wang yang banyak. Sebab apa? Sebab dia dipengaruhi ataupun dia dicenderungkan untuk memiliki sesuatu benda yang lain. Contohnya dia nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya. Jadi segala keinginan-keinginan yang berlaku kepada manusia ini, maka dia ada mempunyai kecenderungan, mempunyai pengambilan manfaat daripada sesuatu yang lain.
Jadi sedangkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada berkeinginan untuk mengambil manfaat daripada sesuatu pun daripada kalangan makhluk yang dia cipta. Dan Allah Subhanahu wa taala keinginan dia tu adalah bersifat fa'ilul mukhtar, iaitu perbuatan yang dia hendak lakukan maka dia melakukannya secara dia pilih sendiri. Tidak ada satu bentuk paksaan, tidak ada satu bentuk kecenderungan pun yang mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak untuk melakukan sesuatu. Kena faham kat situ Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia boleh sahaja melakukan apa-apa sahaja perbuatan yang dia kehendaki, dan setiap perbuatan yang dia kehendaki itu tidak ada satu tujuan pun, tidak ada satu manfaat pun yang dia kehendaki untuk diambil daripada perkara yang berada di sekeliling dia. Fahuwa subhanahu yaf'alu ma yasha wa fi'luhu munazzahun an ay gharadun aw manfa'atun ta'udu li zatihi al-'ulyah, iaitu kecenderungan, iaitu keinginan yang Allah kehendaki untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dan perlakuan dia itu adalah maha suci daripada segala bentuk tujuan, maha suci dia daripada segala bentuk manfaat untuk dia ambil, yang mana kesemua tujuan dan manfaat itu dikembalikan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi sebab itu apabila kita katakan iradah Allah Subhanahu wa taala, maka iradah dia tu adalah sifat dia adalah fa'ilul mukhtar, iaitu dia memilih kehendak dia tanpa ada kecenderungan, tanpa ada paksaan, tanpa ada manfaat, tanpa ada sebarang bentuk kecenderungan yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dia ambil. Muka surat 86 perenggan yang kedua. Okey, kita dah masuk perenggan yang ketiga. Walima kanatil iradah min sifatil kamal fa innahu subhanahu yusafu biha li'annahu, oleh kerana iradah itu merupakan salah satu daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengannya. Kerana kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kehendak, laulam yakun muridan. Ini dalil akli dalil akli sifat iradah Laulam yakun muridan lakana majburan makhuran. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak mempunyai sifat kehendak, dia tidak mempunyai sifat menentukan, dia tidak mempunyai sifat iradah, maka nescaya dia menjadi sesuatu yang majbur, iaitu yang dipaksa. Makhur begitu juga maksud yang sama, iaitu dia dipaksa. Wal majburul makhur, dan setiap sesuatu yang dipaksa itu la yakhluqu wa la ya'lamu wa la yaqdiru, maka dia tidak boleh menciptakan segala sesuatu, dia juga tidak boleh mengetahui segala sesuatu, dan juga dia tidak boleh bersifat kudrah ke atas sesuatu seperti manusia. Manusia ini kalau dia berkehendak, tidak mesti setiap kehendak itu terlaksana. Sedangkan kehendak Allah, setiap apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak, maka pasti akan berlaku kehendak dia tu. Wa qad sabaqa anna alimna annahu subhanahu al-khaliq al-muttasifu bi kulli kamalin. Dan telah pun kita jelaskan sebelum ni bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu dia merupakan al-khaliq, iaitu pencipta yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan di antara wa minal kamalat ittisafuhu bil iradah, di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu dia disifatkan dengan sifat iradah. Maka dalil Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan juga dalil yang lain, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala firman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala dia boleh sahaja melakukan apa sahaja perbuatan yang dia kehendaki. Dan yang seterusnya adalah sifat sama'. Okey, kita dah tahu bahawasanya sifat iradah ini adalah satu sifat yang mempunyai ta'alluq, yang kita bincangkan di dalam ta'arif. Ta'alluq ni biasa kita bincang dalam ta'arif. Jadi dalam ta'arif itu kita jelas bahawasanya ta'alluq bagi sifat iradah itu, fungsi sifat iradah adalah menentukan.
Jadi ta'alluq bagi fungsi sifat iradah adalah sifat dia adalah berfungsi untuk menentukan. Sifat iradah Allah Subhanahu wa taala dia tidak boleh berfungsi seperti sifat ilmu. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang iradah ini dia tidak boleh berfungsi seperti sifat qudrah. Begitu juga sifat iradah tidak boleh berfungsi seperti sifat-sifat yang lain, seperti sifat sama', sifat basar. Tak pernah pula kamu dengar orang kata aku tengok TV dengan kehendak aku. Tak ada. Jadi tengok TV itu adalah dengan mata manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dengan penglihatan dia. Dia mendengar dengan pendengaran dia. Dia berkehendak dengan kehendak dia. Tidak pula berlaku Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sifat kudrah dia. Tak mungkin berlaku. Tapi bagi golongan Mu'tazilah, perkara ini adalah tidak mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja berlaku Allah berkehendak dengan sifat kudrah dia. Maka itu adalah mustahil. Dari penjelasan lanjut saya tak detailkan lagi. Okey, yang seterusnya adalah perbahasan sifat sama'. Wahiyya sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala, iaitu sifat yang berdiri di atas zat Allah, iaitu dia merupakan sifat ma'ani yang bersifat dengannya sifat zaidun ala zat. Jadi oleh kerana dia zaidun ala zat, oleh kerana dia merupakan satu tambahan ke atas zat, maka sifat tersebut dia berdiri di atas zat. Sifat tersebut mempunyai diri, yang mana diri dia itu berada di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang zaidun ala zat ini dia mempunyai diri, yang mana dirinya itu berada di atas zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia sifat tersebut bukanlah zat. Dia tidak seperti sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah dia dengan zat tidak dibezakan. Tetapi sifat ma'ani ini dia adalah satu sifat yang mana dia mempunyai diri, dan diri dia tersebut berdiri di atas zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya dibezakan daripada zat. Sifat sama, sifat basar, sifat lain-lain tu semuanya berdiri di atas zat, yang mana ianya bukan zat, dia adalah satu sifat, dan sifat tersebut mempunyai diri dia sendiri yang mana berdirinya di atas zat. Sekarang ni kita masuk kepada halaman 87, sifat sama'. Wahiyya sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala tankasifu biha al-masmu'at, iaitu sifat yang berdiri di atas zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan sifat sama' ini membolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyingkap segala bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan pendengaran. Ni kena faham elok. Sebab sifat yang bersifat dengan inkishaf ada 3, iaitu yang pertamanya setelah kita belajar sebelum ni, iaitu sifat ilmu. Yang kedua adalah sifat sama', dan yang ketiga adalah sifat basar. Jadi 3 sifat ini dipanggil sebagai sifat ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf iaitu ruang lingkup kerja dia adalah untuk menyingkap segala bentuk pengetahuan. Tapi kena faham bahawasanya terdapat perbezaan ta'alluq kepada ketiga-tiga perkara ni, ketiga-tiga sifat ini. Iaitu sifat ilmu, ta'alluq dia juga adalah inkishaf, iaitu fungsi sifat tersebut adalah untuk menyingkap segala bentuk pengetahuan. Menyingkap segala bentuk pengetahuan yang dia nak tahu. Okey? Dia nak menyingkap segala bentuk pengetahuan yang dia nak tahu. Jadi ta'alluq bagi sifat ilmu ini dia lebih umum daripada sifat sama'. Sebab sifat sama' dia inkishaf juga, dia nak menyingkap juga pengetahuan. Tetapi dia nak menyingkap pengetahuan tersebut adalah dalam bentuk perkara yang dia boleh dengar sahaja. Dia nak mengetahui perkara yang dia boleh dengar sahaja. Dia sifat sama' ni dia tak boleh tahu segala perkara segala perkara melainkan dengan perkara yang dia boleh dengar. Jadi ta'alluq dia adalah inkishaf juga, fungsi dia adalah inkishaf juga, iaitu untuk menyingkap segala pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang berfungsi kepada sifat sama' ni adalah pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang dia boleh dengar sahaja. Jadi kalau kamu kata, contohnya saya kata, hari ni saya nak tengok TV lah, tapi saya nak tengok TV dengan telinga saya, maka itu tak boleh berlaku. Sebab yang kamu nak tengok TV adalah dengan mata kamu. Tapi pengetahuan tentang apa yang berada di dalam TV tersebut adalah apabila kamu mendengar, kamu mendapat satu maklumat. Jadi daripada maklumat tersebut, maka termasuk di dalam penyingkapan yang kamu lakukan ketika mana kamu tengok TV adalah kamu melihat, maka ta'alluq inkishaf tu adalah inkishaf dengan penglihatan. Dan juga dalam masa yang sama kamu dapat ta'alluq al-ilmu, iaitu kamu dapat juga pengetahuan daripada ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
Apabila dia bersifat dengan sifat ilmu ataupun apabila dia bersifat dengan sifat sama', maka sifat ilmu yang Allah dapat itu adalah lebih umum daripada sifat perkara yang dia boleh dengar. Jadi contohnya kalau katakan Allah mendengar doa hamba, maka apabila Allah mendengar doa hamba, maka ta'alluq bagi sifat sama' dia tu adalah dia mendengar sahaja, dia tidak melihat. Sifat sama' ni dia tidak melihat, dia mendengar sahaja. Jadi ta'alluq bagi sifat sama' ini adalah ilmu yang dia dapat daripada pendengaran dia. Tetapi dalam masa yang sama, apabila dia mendengar, dia juga mendapat maklumat, maka maklumat tersebut itu juga bertepatan dengan apa yang didapati daripada ta'alluq ilmu. Allah telah mengetahui. Jadi ta'alluq sifat sama' ni dia lebih khusus kepada pendengaran, sedangkan ta'alluq bagi sifat ilmu ini dia menyingkap segala bentuk pengetahuan, tak kisahlah pengetahuan daripada pendengaran ke, pengetahuan daripada penglihatan ke, pengetahuan daripada ilmu ke, pengetahuan daripada segenap sudut, maka itu termasuk dalam ta'alluq sifat ilmu. Adapun ta'alluq ataupun ruang lingkup kerja sifat sama', dia hanya nak dapatkan ilmu daripada pendengaran sahaja, bukan daripada perkara-perkara yang lain. Okey, boleh faham Jadi tankashifu bihal masmu'at. Jadi dengan sifat tankashifu bihal masmu'at, iaitu dengan sifat sama' ini membolehkan Allah untuk menyingkap perkara yang dia boleh dengar sahaja. Perkara yang dia boleh dengar sahaja. Inkishafan taman, yang mana penyingkapan yang berlaku kepada sifat sama' Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyingkapan yang bersifat sempurna daripada sudut pendengaran dia. Okey. Jadi dia yughayirun inkishaf sifat al-ilmi wal basar. Dan ta'alluq inkishaf yang berlaku kepada sifat sama' ini dia adalah berbeza ataupun berlainan daripada penyingkapan yang berlaku daripada sifat ilmu dan juga sifat basar. Sifat ilmu lebih umum, manakala sifat sama' dia hanya berta'alluq ataupun bekerja untuk mendengar sahaja perkara yang dia nak dengar. Manakala sifat basar pula, dia juga menyingkap juga, tetapi dia menyingkap perkara yang dia nak lihat sahaja. Maka tidak boleh melihat dengan pendengaran. Melihat mesti dengan penglihatan, mendengar dengan pendengaran. Manakala ilmu tu dia lebih umum, segala bentuk penglihatan, pendengaran, ilmu, segala perkara maklumat yang didapat, tak kisah daripada apa jua cara sekalipun, maka kesemua maklumat-maklumat tersebut termasuk juga dalam perbahasan sifat ta'alluq ilmu. Okey. Jadi itu fungsi sifat sama'. Jadi kepada siapa sifat sama' ni nak berfungsi? Kita dah tahu bahawasanya apabila kita bahaskan sifat ta'alluq bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka berta'alluq sifat ini dengan tiga perkara. Iaitu yang pertamanya adalah berta'alluq sifat ini, yang pertamanya mesti berta'alluq sifat ini dengan fungsi dia. Iaitu fungsi apa? Fungsi sifat sama' ni Fungsi sifat sama' adalah untuk menyingkap. Manakala berta'alluq dengan sifat sama' ini adalah untuk menyingkap segala pengetahuan yang berkaitan dengan pendengaran. Jadi kepada siapa dia nak berta'alluq, maka sifat sama' ini dia nak berta'alluq kepada perkara yang mawjudat sahaja. Jadi perkara yang mawjudat tu apa benda? Kita dah belajar hukum akal ada tiga, iaitu yang wajibul wujud, mustahil wujud dan mumkinul wujud. Jadi yang wajibul wujud dengan mumkinul wujud adalah perkara yang mawjudat. Manakala mustahil wujud dengan perkara yang mumkinul wujud, maka dia juga adalah masmu'at. Kenapa yang mungkin dengan kenapa yang perkara mumkinul wujud itu ada dua pula? Mumkinul wujud, yang dah wujud maka dia mawujud lah. Manakala perkara yang belum lagi wujud tapi dia boleh wujud ataupun dia akan wujud, maka dia adalah masih lagi ma'dum pada keadaan ketika itu. Maka ta'alluq bagi sifat sama' ini, dia fungsi sifat sama' ini ataupun ruang lingkup kerja sifat sama' ini, dia nak mendengar perkara yang telah pun wujud, iaitu perkara yang berkaitan dengan wajibul wujud, iaitu perkara yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifat dia. Maka Allah mendengar ataupun Allah mendengar segala perkara yang berkaitan dengan diri dia, zat dia, dan juga Allah mendengar segala perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat dia. Yang kedua, Allah juga mendengar perkara yang berkaitan dengan yang mungkin, iaitu makhluk dia yang telah pun diwujudkan. Maka makhluk dia apabila wujud, maka ta'alluq sifat sama' ni berfungsi kepada sifat sama' ini, berfungsi kepada sifat sama' ni.
Jadi ta'alluq dia hanya berkaitan dengan perkara yang wujud sahaja. Jadi boleh tak Allah mendengar perkara yang ma'dum? Tak bolehlah, benda tak wujud. Nak dengar macam mana? Jadi kerana itu mustahil wujud tidak boleh didengari dan tidaklah termasuk di dalam ta'alluq sifat sama'. Jadi sifat sama' Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mendengar perkara yang mustahil. Dia tidak mendengar perkara yang mustahil wujud. Begitu juga adakah sifat sama' ini mendengar perkara yang belum lagi wujud? Maka sifat sama' ni dia tidak bertakluk dengan perkara yang belum lagi wujud, iaitu mungkin wujud tetapi masih lagi ma'dum. Jadi kerana itu ta'alluq bagi sifat sama' ini hanyalah terhadap perkara yang maujudat sahaja, maujudat dan masmu'at, iaitu perkara yang wujud yang boleh didengari. Okey, setakat ni boleh faham Jadi ta'alluq sifat sama' itu yang pertamanya fungsi dah tahu, yang keduanya kepada siapa dia nak berfungsi, maka dia berfungsi kepada perkara yang wajib dan juga perkara yang mungkin. Manakala yang ketiga pula adalah bila masa pula dia nak berfungsi. Bila masa dia nak berfungsi. Okey, telah kita belajar bahawasanya ta'alluq bagi sifat sama' ini ta'alluq bagi sifat sama' ini yang pertamanya mesti dia bersifat dengan suluhi qadim. Dia bertakluk dengan sifat suluhi qadim. Okey, iaitu kebolehan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat dengan sifat sama', iaitu kebolehan Allah untuk mendengar telah pun berkebolehan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mendengar sejak azali lagi. Okey, dan yang kedua adalah ta'alluq tanjizi qadim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia telah pun mendengar. Tadi kebolehan saja, belum mendengar lagi. Jadi yang kedua adalah ta'alluq tanjizi qadim, iaitu ta'alluqnya sifat sama' ini apabila Allah nak mendengar perkara yang dia nak dengar, maka dia mendengar tak perkara yang wajib, maka dia dengar perkara yang wajib, iaitu tentang diri dia. Maka diri dia dah pun ada sejak azali lagi, sejak sedia kala lagi, sejak qadim lagi. Maka oleh kerana Allah telah pun mendengar sejak azali lagi tentang diri dia, dan juga dia telah mendengar sifat-sifat dia, maka sifat yang masmu'at ini, ta'alluq sifat sama' ini telah pun terlaksana. Allah telah pun mendengar segala perkara yang berkaitan dengan diri dia sejak azali lagi. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berta'alluq tanjizi qadim terhadap makhluk? Makhluk memanglah, sebab makhluk belum lagi wujud pada waktu itu. Maka makhluk tu wujud bila? Makhluk tu wujud kemudian. Maka apabila makhluk itu wujud kemudian, maka datanglah juga ta'alluq sifat sama' ini, iaitu berta'alluq dia dengan ta'alluq tanjizi hadis, iaitu apabila Allah nak mendengar tentang zat dan juga sifat-sifat dia, maka berta'alluq sifat sama' ini suluhi qadim dan tanjizi qadim. Jadi apabila nak berta'alluq Allah dengan sifat sama' ini kepada makhluk, maka berlakulah ta'alluq sifat itu tanjizi hadis, iaitu apabila wujudnya makhluk, baru dia mendengar makhluk tersebut. Macam mana kamu dah doa kalau kamu tak wujud lagi? Jadi apabila kamu dah wujud, contohnya kamu wujud pada tahun 1987 kata, ataupun tahun 1997, maka Allah mendengar apa yang kamu cakap, Allah mendengar apa yang kamu kehendaki pada tahun 1997. Sebelum tu Allah tak tahu lagi, bukan kerana Allah jahil, tetapi kerana kamu yang lemah, sebab kamu belum lagi wujud pada waktu tersebut. Maka telah sempurnalah sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut fungsi dia, iaitu fungsi dia mendengar, iaitu yang kedua kepada siapa dia nak mendengar. Dia nak mendengar perkara yang wajib dan juga perkara yang mungkin, iaitu yang wajib dia nak mendengar diri dia, dan juga perkara yang mungkin dia nak mendengar makhluk-makhluk dia yang telah pun wujud sahaja. Makhluk dia yang belum wujud dia tak dengar lagi. Contohnya kamu katakan Allah bersifat dengan sifat sama', dia mendengar anak yang belum lahir lagi. Tak mungkin lah, sebab anak yang belum lahir lagi belum lagi wujud. Tapi anak itu mungkin tak? Anak tu boleh wujud tak? Dia boleh wujud, cuma dia belum wujud. Oleh kerana itu anak tersebut dikira sebagai mungkin dan mungkinul wujud, tetapi dia masih lagi bersifat dengan ma'dum, iaitu masih lagi bersifat dengan sifat tiada. Apabila dia bersifat dengan sifat ketiadaan, maka sifat sama' tidak boleh berta'alluq, dia tidak boleh berfungsi kepada perkara yang tiada. Macam mana Allah nak dengar perkara yang tiada? Okey, sebelum ni kita dah jelaskan tentang ta'alluq sifat qudrah, ta'alluq sifat iradah dan juga ta'alluq sifat ilmu, iaitu fungsi sifat ilmu,
kepada siapa dia nak berfungsi dan bila dia nak berfungsi. Dan juga sifat iradah, kita dah tahu bahawasanya apa fungsi sifat iradah, kepada siapa dia nak berfungsi dan bila sifat iradah tersebut dia hendak berfungsi. Okey, boleh faham Okey, kalau boleh faham sekejap saya nak kena ambil charger handphone tertinggal tadi Okey, baik. Kita sambung lagi. Okey, boleh dengar tak? Kalau boleh cakap boleh dengar Okey, kita sambung lagi. Wa idza kana al-insan yastaqbilu al-aswat. Okey. Oleh kerana manusia itu dia boleh menerima dia boleh menerima suara-suara dengan telinga dia. Okey, manusia itu dia boleh menerima suara dengan telinga dia. Fa innahu yustaratu idza kanatil mubasharah an yakuna as-saut qariban minhu. Dan telinga yang manusia dengar tersebut, maka disyaratkan pada dia adalah perkara yang dia berhadapan ataupun perkara yang dia dengar secara langsung, secara langsung. Mubasyarah itu secara langsung, Fa innahu yustaratu idza kanatil mubasharah. Jadi maka disyaratkan telinga manusia yang mendengar tersebut dia memerlukan pendengaran secara langsung. Ay yakuna as-saut qariban, dan mestilah suara yang dia nak dengar itu mestilah berhampiran dengan dia. Contohnya bapak kamu daripada Kelantan, dia pergi jerit Aminah, Aminah katanya. Tapi kamu dengar tak? Suara dia ada kan? Jadi dia ada suara, dia melaungkan suara, dia melaungkan panggilan untuk memanggil kamu. Tetapi masalahnya apabila kamu berada jauh daripada bapa kamu, maka suara itu tidak dapat didengari. Kerana apa? Suara itu dia berfungsi ataupun dia bergerak untuk masuk ke telinga manusia itu melalui medium udara. Jadi kalau tak ada udara, kamu jeritlah macam mana pun, suara itu tak bergerak. Jadi apabila tidak bergerak, maka tidak akan berlaku pendengaran kepada orang yang nak mendengar. Jadi kerana itu, suara itu dia memerlukan kepada mubasyarah, iaitu berhadapan, mubasyarah secara langsung, secara langsung. Okey. Ay yakuna as-saut qariban, dan mestilah suara tersebut berhampiran dengan kamu, minhu. Dan mestilah telinga kamu mendengar suara itu yang hampir dengan telinga kamu. Walaysa hunaka minal hawail ma yamna'u usulis saut, dan tidak ada di sana keadaan-keadaan yang menghalang sampainya suara kepada telinga kamu. Jadi kalaulah ada perkara yang boleh menghalang suara untuk sampai kepada telinga kamu, contohnya seperti tempat tersebut tidak ada udara ataupun dia bersifat vacuum, maka apabila bersifat vacuum, maka tidak sampai telinga kamu untuk mendengarnya. Jadi apabila tidak ada udara, maka tidak boleh mendengar. Sebab itu orang dekat angkasa, apabila dia melaungkan suara dia di angkasa lepas, kalau tidak ada tidak ada mikrofon dan juga tidak ada intercom tu, maka suara dia tidak akan dapat didengari. Sebab apa? Sebab tidak ada udara di sana. Okey. Kalau ada udara, ada medium udara, ada berlaku pergerakan, maka barulah suara tu boleh sampai. Okey. Kama yustaratu salamatil hasah, sebagaimana yang disyaratkan sempurnanya panca indera yang mendengar itu, hasatis sam'i, iaitu sempurnanya panca indera pendengaran itu daripada kecacatan. Jadi kalaulah tidak ada medium udara, maka cacatlah pendengaran kamu tersebut. Sebab pendengaran kamu itu tertakluk kepada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah tetapkan bahawasanya telinga kamu boleh mendengar apabila suara itu sampai melalui medium udara, maka itu terhad. Amma idza kana as-saut ghairu mubashir, adapun apabila suara tersebut ghairu mubashir, tidak berlaku secara langsung, iaitu tidak sampai secara langsung, kal isyarat, seperti isyarat-isyarat alla salkiyah, iaitu isyarat wireless, wireless seperti telefon kan, isyarat wireless seperti internet kan. Jadi itu adalah isyarat wireless, awit telefon, ataupun telefon juga, au ghairu zalik, ataupun selain daripadanya, min mustahdasat, daripada perkara-perkara yang dibangkitkan teknologi yang baru, mustahdasatil asri, iaitu teknologi yang baru, fayudafu ila ma sabaqa salamah, maka disandarkan dia kepada maksud yang dikehendaki itu adalah sama seperti mubasyarah, iaitu pendengaran yang melalui medium-medium yang diperlukan untuk dia dengar. Hazihil alat, daripada alat-alat ataupun medium-medium al-mursalah wal mustaqbalah, yang mana medium tersebut boleh disampaikan dan boleh diterima. Amma sam'ullah subhanahu wa ta'ala, adapun pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa munazzahun anil hasah, maka dia adalah mustahil untuk dia mendengar melalui panca indera, sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mendengar menggunakan alat-alat yang tertentu, tidak mendengar dengan memerlukan kepada medium-medium yang tertentu. Wala yuhawwalu bainahu wa bainal masmu', dan juga tidaklah keadaan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar mempunyai perantaraan. Contohnya dia perlu kepada intercom untuk dengar, dia perlu kepada medium udara untuk dia dengar, dan dia perlu kepada alat-alat yang lain untuk dia dengar. Tak perlu, sebab Allah Subhanahu wa taala pendengaran dia itu tidak terbatas ba'dal makani awiz zamani, dan juga tidak terhadnya Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran itu terhadap perkara-perkara yang bersifat tempat. Sebab medium-medium udara ni dia memerlukan kepada tempat, dan juga medium udara ni memerlukan masa. Contohnya kalau kamu telefon daripada Malaysia pergi kepada Arab Saudi kata, jadi mak kamu pergi Mekah, kamu telefon daripada Malaysia, halo mak, 3 saat baru sampai kat sana, maka dia berhajat kepada masa. Sebab tu kalau kamu nak call mak kamu, bila kamu bercakap kamu kena delay 3 saat. Sebab apa? Sebab suara tu nak sampai ke sana dia memerlukan medium-medium yang tertentu, seperti medium internet, medium lain jugalah, iaitu perantaraan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala apabila dia nak mendengar sesuatu tidak ada perantaraan. Jadi apabila kamu berkata dalam hati sekalipun atau sekecil suara mana sekalipun, Allah pasti mendengarnya, kerana tidak berhajatnya Allah itu kepada sesuatu isyarat, ataupun tidak berhajatnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada sesuatu perantaraan untuk dia mendengar. Wala yahtaju subhanahu li alat, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak berhajat kepada alat untuk dia mendengar. Muawanatun, iaitu yang boleh membantu dia untuk mendengar. Allah tak perlu kepada alat tersebut. Bal yaksifu kullal masmu'at mahma khaffati sautuha. Jadi bahkan menyingkapnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu, tersingkapnya pengetahuan Allah dengan pendengaran tersebut terhadap perkara yang dia boleh dengar, sekalipun suara tersebut adalah sekecil-kecil suara. Jadi apabila walaupun suara itu adalah sekecil-kecil suara, seperti apa? Suara semut, maka suara semut itu juga Allah boleh mendengarnya. Sebab apa saya kata suara semut? Sebab ada dalil dalam Quran yang mana ketika mana Nabi Sulaiman hendak melintas satu kumpulan semut dengan tentera berkuda dia, lalu semut itu melaung kepada semut-semut yang lain untuk menyembunyikan diri. Lalu pada waktu itu kita tahu bahawasanya semut itu ada suara, tetapi suara itu tidak dapat didengari oleh manusia biasa, sebab betapa kecilnya suara tersebut. Akan tetapi boleh didengar oleh Nabi Sulaiman kerana Allah beri mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk dia mendengar. Maka suara-suara semut, walau sekecil semut sekalipun suara, maka Allah Subhanahu wa taala boleh mendengarnya. Okey. Bahkan suara bunyi dedaunan ataupun daun-daun yang gugur daripada pokok, apabila dia menghentak bumi itu, maka dia mengeluarkan bunyi, walaupun bunyi itu tidak didengari oleh manusia, tetapi Allah pasti mendengar dedaunan yang jatuh berguguran di atas muka bumi ini. Li'annahu subhanahu wa ta'ala khaliquha wa muhaimin 'alaiha, kerana Allah lah yang mencipta
dan Allah lah yang mencipta segala suara-suara tersebut dan dia berkuasa ke atas suara-suara tersebut. Wa ma'lum, dan juga telah diketahui, anna sam'u fil insan min sifatil kamalillah, fi sifatin kamal, dan telah pun diketahui bahawasanya sesiapa yang boleh mendengar daripada kalangan manusia, kalau manusia tu dia boleh bersifat dengan sifat mendengar, maka kita tahu bahawasanya seseorang itu dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan manusia itu dia tidak membatasi kesempurnaan Allah, dia tidak melebihi daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kesempurnaan manusia tersebut adalah kesempurnaan yang tidak kekal. Kesempurnaan manusia tersebut masih lagi terbatas di atas medium-medium yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana manusia itu kita tahu bahawasanya orang yang mendengar, maka dia adalah manusia yang sempurna. Sebab orang tak boleh dengar, kita panggil dia manusia yang cacat, ataupun kita panggil OKU. Dulu orang panggil orang kurang upaya, sekarang orang panggil orang kelainan upaya. Tak kisahlah apa nama sekalipun, maka dia adalah satu al-afat, kita panggil, iaitu satu kecacatan, iaitu satu kecacatan yang mana manusia itu tak boleh mendengar. Wallahu subhanahu wa ta'ala akmalul kamalat. Maka oleh kerana apabila manusia itu tidak boleh mendengar disebut sebagai cacat, dan apabila manusia boleh mendengar itu disebut sebagai sempurna, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha lebih sempurna daripada segala kesempurnaan yang ada pada makhluk dia. Wa ma kana kadzalika fa huwa sami'un li anna al-qawlu bighairi zalika yujabu wasfuhu ta'ala. Dan segala apa yang selain daripadanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala boleh mendengar, kerana li'annal qaul, kerana kata-kata selain daripada itu, yujabu wasfuhu ta'ala bin naqsi. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendengar segala perkara-perkara yang lain, maka mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk bersifat dengan sifat kekurangan. Okey, sedangkan kita tahu bahawasanya Allah tidak boleh bersifat dengan sifat an-naqsu ataupun an-nuqsan. Sebab sifat kekurangan, kalau kamu kata Allah itu tidak mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekurangan. Dan kita tahu bahawasanya manusia apabila dia boleh mendengar, kita panggil dia sebagai manusia yang sempurna. Apabila manusia tersebut tidak mendengar, maka kita tak panggil manusia itu sebagai sempurna. Maka terlebih-lebih lagi bagi hak Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menyifatkan dia dengan sifat pendengaran. Yang pertamanya kerana sifat mendengar itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara tauqifi, wallahu sami'un alim, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka. Dan juga beberapa dalil-dalil Al-Quran yang lain telah sabit menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat sama'. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sama', maka sifat sama' itu merupakan satu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat kesempurnaan Allah itu telah sabit, maka kalaulah seseorang manusia itu dia menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat, dengan mengatakan bahawasanya Allah itu tidak mendengar, maka sifat itu telah mensabitkan bagi maka manusia tersebut telah mensabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat yang kurang, iaitu tidak boleh dengar. Oleh kerana manusia yang tidak mendengar pun kita panggil cacat, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau dia tidak mendengar, maka terlebih-lebihlah lagi dia itu adalah bersifat dengan sifat al-afat. Maka itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munazzahun 'anil ittisaf bi ayyin naqsin. Dan kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada dia itu untuk bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Maka itu dalil akli dia. Dalil akli dia adalah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, maka Allah bersifat dengan sifat cacat ataupun kurang. Maka kerana itu telah sabit Allah Subhanahu wa taala mendengar berdasarkan daripada dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti telah bersifat dengan sifat mendengar, dan maha suci dia daripada bersifat daripada sifat kekurangan. Yaqulu subhanahu wa ta'ala li rasulihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul dia, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar terhadap apa yang telah engkau perkatakan, yang kau bermujadalah dengan isteri-isterimu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkata, wa yaqulu azza wa jalla li Musa wa Harun, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman
kepada Nabi Musa dan juga Harun, wa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Okey, iaitu Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat apa yang mereka perkatakan. Okey, habis sifat mendengar. Kita teruskan lagi kepada perbahasan sifat melihat, iaitu sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Sifat mendengar dan juga sifat melihat ini adalah sifat yang saling berkait. Sebab apa dia saling berkait? Kerana dia adalah ta'alluq inkishaf. Okey, dia ta'alluq inkishaf. Kerana itu para ulama, kalau kebanyakan para ulama apabila dia bahaskan perbahasan sifat sama dan sifat basar, dia sekalikan perbahasan tersebut sebab kedua-duanya mempunyai ta'alluq yang sama, iaitu kedua-duanya mempunyai ta'alluq yang sama. Ta'alluq dia daripada maksud di sini adalah ta'alluq kepada siapa dia nak berta'alluq, dan bila dia nak berta'alluq maka dia mempunyai ta'alluq yang sama. Kecuali yang berbeza di antara sifat sama dan sifat basar ini adalah fungsi dia sahaja. Fungsi dia sahaja yang berbeza, iaitu sifat mendengar, dia nak menyingkap segala pengetahuan yang dia boleh dengar, dan juga yang melihat, dia nak menyingkap segala bentuk pengetahuan yang dia nak lihat. Itu je beza dia. Manakala ta'alluq kepada siapa, maka dia berta'alluq kepada perkara yang wajib, dan juga dia berta'alluq kepada perkara yang mungkin, iaitu yang wajib kerana dia maujud, yang mungkin dia maujud juga. Mana boleh Allah Subhanahu wa taala dia nak melihat perkara yang tidak wujud, iaitu mustahil wujud, dan juga perkara yang mungkin wujud tapi masih lagi ma'dum. Maka perkara yang mungkin wujud yang masih lagi ma'dum, dia belum wujud. Maka belum wujud, macam mana Allah nak bersifat melihat kepada dia? Sebab benda tu belum lagi wujud. Begitu juga dengan mustahil wujud. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak melihat perkara yang mustahil? Jadi kepada perkara yang wajib Allah boleh melihat, sebab pasti Allah melihat kepada diri dia dan juga segala sifat-sifat dia. Dan juga kepada perkara yang mungkin wujud, kerana perkara yang mungkin wujud yang telah pun wujud, maka Allah boleh melihat perkara yang telah pun wujud. Manakala kepada siapa dia nak berta'alluq dah selesai, dan bila sifat basar ni nak berta'alluq, maka ta'alluq yang pertamanya sifat basar ini, pastinya Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat ma'ani ini sifat ma'ani dia ni berta'alluq, yang pertamanya mesti berta'alluq dengan suluhi qadim, iaitu kebolehan Allah untuk bersifat dengan melihat sejak azali lagi. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak boleh melihat sejak azali lagi, baru je Allah boleh lihat, maka itu adalah satu kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah pun mempunyai keupayaan untuk melihat segala sesuatu sejak azali lagi. Okey, adapun ta'alluq yang kedua adalah ta'alluq tanjizi qadim. Jadi apabila ta'alluq sifat basar ini, apabila dia nak berkaitan dengan melihat perkara-perkara yang wajib, maka dia berta'alluq kepada tanjizi qadim. Sebab perkara yang wajib ini telah pun wujud sedia kala, sejak azali lagi telah pun ada. Maka pastinya Allah Subhanahu wa taala sudah pun melihat diri dia dan juga segala sifat-sifat dia. Maka ta'alluq tanjizi qadim itu terlaksana. Sifat tanjizi qadim Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat basar dia tu serentak juga dengan sifat ta'alluq suluhi qadim tadi, iaitu Allah telah berkebolehan untuk melihat sejak azali lagi. Dalam masa yang sama Allah telah pun melihat sejak azali lagi, iaitu melihat kepada siapa? Melihat kepada diri dia. Sebab apa dia tak melihat kepada makhluk? Sebab ketika mana tanjizi qadim itu, makhluk belum lagi wujud. Jadi makhluk belum lagi wujud, Allah nak melihat macam mana? Jadi bila pula Allah nak melihat makhluk, maka terlaksananya sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu kepada makhluk apabila berlakunya ta'alluq tanjizi hadis. Maka apabila makhluk itu telah pun diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah Allah melihat kepada makhluk tersebut. Jadi bagaimana dengan makhluk yang belum lagi wujud? Contohnya anak dalam perut. Adakah Allah dah melihat? Ataupun bukan anak dalam perut, anak yang belum lagi dilahirkan, ataupun anak yang belum lagi ada, anak yang belum lagi pasti kewujudan dia. Jadi oleh kerana anak tersebut adalah mungkin wujud, maka Allah dah melihat ke belum? Belum lagi. Sebab apa Allah belum melihat dia? Sebab dia adalah ma'dum. Dia masih lagi ma'dum, sebab dia belum lagi wujud. Oleh kerana sifat makhluk tersebut belum lagi wujud, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi melihat kepada makhluk yang belum lagi wujud. Maka ta'alluq sifat basar itu, terlaksananya sifat basar itu kepada makhluk apabila dia telah pun wujud. Jadi segala makhluk yang wujud di alam ini semuanya terkait dengan, ataupun semuanya
terkesan dengan sifat basar Allah Subhanahu wa taala apabila Allah melihat kepada mereka. Okey, boleh faham ya? Okey, sifat basar kita dah tahu fungsi dia yang pertama adalah untuk menyingkap segala pengetahuan yang berkaitan dengan penglihatan. Dan yang kedua, kepada siapa dia nak bertakluk, iaitu kepada perkara yang wajib dan juga kepada perkara yang mungkin yang telah pun wujud. Dan yang ketiga adalah bila dia nak bertakluk, yang pertamanya suluhi qadim, iaitu Allah telah pun berkebolehan ataupun berkeupayaan untuk melihat segala sesuatu sejak azali lagi. Dan yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim, Allah telah pun melihat sesuatu sejak azali lagi, iaitu melihat kepada siapa? Melihat kepada perkara yang wajib. Maka dia telah pun berta'alluq dengan tanjizi qadim kepada diri dia dan juga sifat-sifat dia. Manakala ta'alluq tanjizi hadis itu adalah untuk makhluk yang baru sahaja lahir. Jadi apabila kamu lahir pada tahun 1997, maka Allah melihat kamu bermula daripada tahun 1997. Maka itu adalah ta'alluq tanjizi hadis. Okey. Tanjizi qadim, Khairul Anam, kamu kena tengok balik video yang sebelum ni. Tanjizi qadim ni maksud dia adalah perlaksanaan sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu sejak azali lagi. Jadi kalaulah sesuatu sifat itu terlaksananya sifat tersebut itu pada waktu qadim, iaitu tanjizi qadim, maka dia mesti berjalan serentak dengan suluhi qadim. Sebab suluhi qadim, Allah berkebolehan untuk mengetahui segala sesuatu sejak azali lagi. Maka apabila terlaksananya penglihatan Allah itu sejak azali lagi juga, maka mereka dua tu berjalan dengan serentak. Allah berkeupayaan untuk melaksanakan segala sesuatu, dan dalam masa yang sama Allah telah pun melaksanakan penglihatan dia sejak azali lagi. Itu maksud tanjizi qadim. Okey, ada satu lagi benda yang saya tak jelaskan tadi. Okey, jadi ta'alluq bagi sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu, ta'alluq bagi sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu yang pertamanya suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Okey. Dan ta'alluq sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu adalah berta'alluq dia dengan perkara-perkara yang mawjudat, iaitu perkara yang wujud. Jadi dengan Allah melihat segala sesuatu, maka Allah boleh menggarap ataupun boleh menyingkap pengetahuan terhadap perkara tersebut, iaitu perkara yang berkaitan dengan benda yang dia boleh lihat. Tapi kenapa Ustaz beza dengan sifat ilmu? Sifat ilmu ni apa yang beza dia? Dia menyingkap juga. Kena faham bahawasanya sifat ilmu juga, walaupun dia menyingkap, kalaulah sesuatu itu masih belum wujud lagi. Contohnya kita katakan perkara mungkin itu. Perkara mungkin itu contohnya macam kamu lahir pada tahun 1997. Jadi sifat basar Allah Subhanahu wa taala terlaksana pada kamu pada tanjizi hadis, iaitu pada waktu tahun 1997 tu je. Tetapi kalaulah sifat basar Allah Subhanahu wa taala itu berlaku pada tahun 1997 sahaja, maka tak ada masalah, sebab Allah boleh melihat kamu pada tahun 1997. Berbeza dengan sifat ilmu Allah, iaitu pengetahuan Allah. Sebab sifat ilmu Allah, walaupun kamu belum lahir lagi, tapi Allah dah tahu. Maka terlaksananya sifat ilmu Allah terhadap perkara yang mungkin ini adalah pada suluhi qadim dan juga tanjizi qadim. Maka kamu tak lahir lagi pun ilmu Allah dah tahu tentang kelahiran kamu. Sebab itulah semua ta'alluq bagi sifat Allah ni berbeza. Tengok kepada fungsi dia. Kalau fungsi dia tu adalah kepada perkara yang mawjudat sahaja, maka fungsi dia itu adalah kepada perkara yang akan wujud. Contohnya perkara yang mungkin akan wujud, maka baru dia boleh berta'alluq. Jadi kalau kamu tengok kepada fungsi sifat ilmu, maka dia berta'alluq kepada perkara yang mawjud, dia berta'alluq juga kepada perkara yang ma'dum, iaitu perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan juga perkara yang harus. Kerana itu ta'alluq dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat ilmu itu, berta'alluq dia adalah kepada dua, iaitu suluhi qadim dan tanjizi qadim, iaitu kebolehan Allah untuk bersifat dengan sifat ilmu, iaitu kebolehan Allah untuk menyingkap segala pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dia nak tahu. Yang pertamanya sejak azali lagi, dan yang kedua tanjizi qadim, iaitu Allah telah pun mengetahui tentang segala sesuatu sejak azali lagi. Sebab apa sifat ilmu Allah tidak boleh berta'alluq dengan tanjizi hadis?
Ni kena faham. Sebab kalaulah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bertakluk dengan tanjizi hadis, iaitu bertakluknya sifat ilmu ketika mana datangnya perkara yang baru, maka itu pasti akan meletakkan bahawasanya ilmu Allah itu sebelum ni telah pun dijahili. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu katakan bahawasanya takluk sifat ilmu Allah itu adanya tanjizi hadis, maka itu sebelum adanya makhluk, maka sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dia bersifat dengan suluhi qadim dan tanjizi qadim, iaitu Allah telah pun berkebolehan untuk mengetahui sejak azali lagi. Dalam masa yang sama Allah telah pun mengetahui segala sesuatu sejak azali lagi, sama ada perkara yang wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus. Allah telah pun mengetahui kesemua mereka itu. Allah telah pun mengetahui kesemua mereka itu sejak azali lagi. Adapun sifat basar ini, Allah Subhanahu wa taala berkebolehan untuk melihat sejak azali lagi, tapi Allah boleh melihat kepada diri dia pada sejak azali lagi, tetapi Allah boleh melihat kepada makhluk dia hanya selepas makhluk tersebut wujud sahaja. Jadi kalau makhluk tu tak wujud, macam mana dia nak melihat? Okey, boleh faham Kalau boleh faham, bagi tahu faham. Kalau tak jelas, bagi tahu tak jelas. Tanya je Tanya, boleh soal dalam komen. Okey, sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tankashifu biha al-mubsirat, iaitu sifat yang berdiri di atas zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat basar Allah. Dia ada diri zat, diri sifat tersebut, yang mana diri sifat tersebut bukanlah zat, dan diri tersebut adalah berlainan daripada zat. So berlainan daripada zat tetapi dia bukan zat. Okey, yang mana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang basar ini membolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap segala pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang dia nak lihat. Berkaitan dengan perkara yang dia nak lihat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala nak melihat makhluk, maka dia boleh melihat makhluk dia. Dan juga dia menyingkap segala perkara yang berkaitan dengan penglihatan sahaja. Jadi sifat basar Allah dia tak boleh berfungsi untuk mendengar, sebab sifat basar dia hanya melihat. Dia nak dapat ilmu tentang penglihatan sahaja. Jadi apabila Allah melihat, maka dia mendapat ilmu daripada penglihatan sahaja. Okey, jadi kalau ilmu tentang pendengaran, dia mendengar dengan sifat sama' dia. Maka kalau ilmu tentang penglihatan, maka dia melihat dengan sifat basar dia sahaja. Berbeza dengan sifat ilmu. Apabila Allah melihat dan mendengar, maka dengannya membolehkan Allah mendapat maklumat dan juga mendapat pengetahuan daripada sifat sama' dan sifat basar. Maka serentak dengan itu juga sifat ilmu Allah terlaksana pada waktu itu. Okey, bahkan sifat ilmu Allah ini tidak terbatas kepada sifat sama' dan sifat basar sahaja, sebab sifat ilmu Allah ini adalah lebih luas. Sifat sama' dan sifat basar terlaksana apabila adanya perkara-perkara yang telah pun wujud, sedangkan sifat ilmu itu, perkara itu belum wujud lagi pun Allah telah pun mengetahuinya sejak azali lagi. Itu beza dia dengan sifat sama' dan basar. Okey, oleh kerana kita dah tahu segala ta'aluk, maka mudahlah untuk kita faham tentang ta'arif sifat ni. Maka tankashifu bihal mubsirat inkishafan taman, maka menyingkapnya Allah Subhanahu wa taala sifat basar dia terhadap perkara yang dia boleh lihat dengan penyingkapan yang sempurna. Yughayyiru inkishafi sifatil ilmi was sam'i, yang mana penyingkapan tersebut berbeza dengan sifat ilmu dan juga sifat sama'. Sebab apa beza? Sebab sifat ilmu itu, sifat basar itu dia nak menyingkap pengetahuan yang dia boleh lihat sahaja, sedangkan sifat ilmu tersebut Allah boleh menyingkap segala pengetahuan, walaupun dia tak lihat dia dah tahu. Walaupun dia tak melihat, tapi ilmu Allah tu telah pun mengetahui segala sesuatu sejak azali lagi. Dan juga berbezanya sifat tersebut, iaitu sifat basar itu dengan sifat sama' adalah kerana sifat basar penyingkapan dia ataupun garapan untuk dia mendapatkan maklumat itu dengan penglihatan, sedangkan sifat sama' itu untuk Allah menggarap ilmu, untuk Allah menggarap pengetahuan itu adalah dengan pendengaran sahaja. Okey.
Wa kama qulna fis sam'i kadzalika naqulu fil basar. Dan sebagaimana yang telah kita katakan pada sifat sama' tadi, begitu juga kita katakan kepada sifat basar. Ini nak menunjukkan bahawasanya ta'alluq sifat sama' dan ta'alluq sifat basar semuanya sama belaka. Yang berbeza hanyalah fungsi sahaja. Fungsi sifat basar untuk melihat dan fungsi sifat sama' adalah untuk mendengar segala pengetahuan yang dia boleh dengar. Li'annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil ittisaf bis sifatil hawadis. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala maha suci bagi dia itu untuk bersifat dengan segala sifat-sifat yang baharu. Wa li'annahu kamal mutlaq wa khaliqul kamalat. Kerana kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu terhadap sifat-sifat dia adalah kesempurnaan yang sangat-sangat mutlak, tidak ada lawan bagi dia. Yang maksud mutlak itu adalah, mutlak itu apa maksud dia? Iaitu la yughayir, iaitu tidak ada penyerupaan sifat tersebut dengan makhluk, yang mana sifat makhluk itu adalah terbatas bil had, sedangkan mutlak itu tidak ada had pada dia. Wa khaliqul kamalat, dan Allah lah yang mencipta segala bentuk kesempurnaan yang ada pada makhluk dan juga yang ada pada alam. Wa khaliqul kamalat fil alam, dan Allah lah yang mencipta segala kesempurnaan di dalam alam ini. Wa idza kana subhanahu wa ta'ala huwal kamalu wa huwa khaliqul kamalat. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat ilmu dia tu ataupun sifat sempurna dia tu adalah merupakan kesempurnaan bagi Allah, dan Allah lah yang mencipta segala kesempurnaan yang ada pada alam ini. Fa innahu yattasifu bil basari, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat basar. Li'anna al-qawla bighairi zalika, kerana kalimah-kalimah ataupun kalam-kalam yang mengatakan sebaliknya, zalika yuaddi ila wasfihi bin nafsi. Maka kalaulah kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, maka pastilah akan menegakkan bahawasanya dia bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi kalau manusia, kalau kita katakan sebagai satu kias, kita katakan qiyasul ghaib ala syahid, iaitu kalau manusia itu tidak dapat melihat, maka kita kata dia pun adalah tidak sempurna, dia adalah cacat, iaitu dia adalah mempunyai al-afat, iaitu kecacatan yang ada pada dia. Maka itu merujuk bahawasanya seseorang manusia itu ada kekurangan. Maka apatah lagi bagi hak Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia tidak dapat melihat, maka itu telah mensifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala sifat-sifat kekurangan. Amma la yaliqu bi zatihil muqaddasah, yang mana ianya tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha kana sami'an basira, innallaha ni'ma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala juga melihat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Dan juga Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Maka itu juga dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan juga maha melihat. Okey, sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir wahia sifatul kalam. Sifatul kalam. Wahia sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala, iaitu sifat yang mana dengannya membolehkan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berdiri di atas zat Allah Subhanahu wa taala, laisat min jinsil huruf. Jadi kena faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersifat dengan sifat kalam, iaitu sifat kata-kata, Allah berkata-kata, maka dia bukanlah berkata-kata seperti makhluk. Contohnya manusia apabila dia nak berkata-kata, maka dia perlu kepada huruf. Maka kamu sebelum nak bercakap, kamu kena belajar huruf. Lepas kamu belajar huruf, kamu belajar perkataan. Selepas kamu belajar perkataan, kamu belajar keluarkan suara. Selepas kamu belajar keluarkan suara, maka barulah terbina kata-kata kamu. Maka oleh kerana itu makhluk, dia nak bercakap, maka dia bercakap, dia berhajat kepada huruf, dia berhajat kepada suara, dia berhajat kepada kalam, dia berhajat kepada i'rab, iaitu susunan-susunan ayat. Dan dia juga berhajat kepada saraf, iaitu nahwu dan saraf, iaitu kaedah-kaedah
dalam menyusun ayat dan juga kaedah-kaedah dalam bahasa. Maka manusia memerlukan juga kepada bahasa untuk dia bercakap. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha suci bagi dia untuk berkata-kata seperti manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila dia bercakap, apabila dia mengeluarkan kalam dia, maka kalam dia itu tidak tertakluk kepada huruf, tidak tertakluk kepada suara, dan juga tidak tertakluk kepada segala sesuatu yang memerlukan kepada perantaraan di antara percakapan Allah dengan sesuatu perkara yang lain. Wala tatakhallalaha afatin minal afat, dan juga sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak diresapi oleh sesuatu kecacatan sekalipun, iaitu kecacatan yang bersifat seperti contoh kecacatan apabila Allah berkata dia terhenti sekejap, maka itu adalah as-sukun. Maka sifat sukun itu contohnya gagap, katakan orang gagap bila dia bercakap dia berhenti, bila cakap dia gagap. Jadi itu adalah salah satu daripada kecacatan-kecacatan di dalam sifat kalam. Maka itu juga tidak berlaku pada hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila seseorang manusia itu apabila dia bercakap fahuwa yatata', iaitu dia tersengguk-sengguk, macam gagap juga, tapi gagap ni dia lebih kepada dia mengulang-ulang ayat tu, tetapi kalau ya tak ni lebih kurang lah, macam gagap tu juga. Maka dia itu juga adalah disebut sebagai satu kecacatan, satu kecacatan yang mana kecacatan tersebut adalah berlaku kepada manusia sahaja. Sedangkan Allah apabila dia berkata-kata, apabila dia mengeluarkan kalam dia, maka tidak ada suatu pun perantaraan, tidak ada suatu pun huruf, tidak ada suatu pun suara, dan juga tidak ada suatu pun bahasa, tidak ada suatu pun susunan ayat. Maka itu semua menunjukkan kepada kecacatan-kecacatan yang ada pada manusia, yang mana tidak berlaku pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wala tatakhallalaha afatin minal afat, dan Allah Subhanahu wa taala kata-kata dia itu tidak diselangi oleh tidak ada diresapi oleh sesuatu kecacatan daripada kecacatan-kecacatan yang lain. Wahya amarun bihi wa nahyun amma naha anhu. Dan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata ini, maka Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan suruhan terhadap apa yang dia nak suruh, dan juga Allah Subhanahu wa taala boleh beri larangan apa yang dia hendak larang. Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita kena tahu bahawasanya kalam Allah ni terbahagi kepada tiga. Kalam Allah ini terbahagi kepada tiga, iaitu kalam Allah yang bersifat suruhan. Ni kamu kena tulis nota, kalau tidak kamu tak faham nanti macam mana nak faham ta'alluq dia. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada tiga, iaitu kalam yang berbentuk suruhan dan juga kalam yang berbentuk larangan. Yang kedua adalah kalam yang berbentuk larangan, dan yang ketiga adalah kalam yang berbentuk khabar. Khabar ni penceritaan lah, khabar yang dahulu. Kita bincang tentang ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam ini dia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertamanya kita kena tahu dulu fungsi sifat kalam. Sifat kalam ini dia berfungsi yang mana dengannya membolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata kepada sesuatu, dan juga dengannya membolehkan Allah untuk menyampaikan khabar, dan juga dengannya membolehkan Allah untuk menyuruh, dan juga membolehkan Allah untuk melarang sesuatu. Jadi kerana itu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala kita dah tahu fungsi dia. Suruhan, larangan dan khabar. Khabar berita. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala fungsi dia adalah untuk dia nak menyampaikan maklumat, ataupun dia nak menyampaikan sesuatu, ataupun untuk dia berkata-kata yang mana tidak tertakluk pada suara, huruf dan juga bahasa. Yang kedua, kepada siapa kalam ini untuk dia nak berfungsi? Kepada siapa itu, maka dia berkait dengan hukum akal lah, iaitu kepada wajib, kepada mustahil dan juga kepada yang mungkin. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala ini dia bertakluk kepada perkara yang wajib dan juga kepada perkara yang mungkin yang wujud sahaja. Jadi dia bertakluk kepada perkara yang wajib, iaitu
bertakluk kepada diri dia, iaitu bertakluk dia berkata-kata kepada zat dia, kepada diri dia dan juga kepada sifat-sifat dia. Dan juga dia bertakluk kepada perkara yang mungkin, yang mana mungkin itu wujud sahaja. Allah tidak berkata-kata kepada perkara yang makdum. Okey, jadi takluk kepada siapa itu telah berfungsinya sifat kalam itu kepada dua kelompok, iaitu wajibul wujud dan juga mumkinul wujud. Manakala bila sifat kalam ini hendak berfungsi, maka kena tengok dulu sifat kalam ni hendak berfungsi kepada siapa. Okey. Yang pertamanya, apabila sifat kalam ini nak kena tahu dulu bahawasanya semua sifat-sifat ma'ani dia ada ta'alluq suluhi qadim, iaitu kebolehan Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat tersebut sejak azali lagi. Jadi ta'alluq suluhi qadim. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala sudah pastinya Allah berkebolehan untuk berkata-kata sejak azali lagi. Okey, jadi keupayaan Allah untuk berkata-kata ni menunjukkan bahawa Allah mempunyai kebolehan untuk berkata-kata. Dia tak, walaupun dia tak berkata-kata lagi, tapi dia telah pun mempunyai kebolehan untuk berkata-kata. Jadi yang kedua adalah ta'alluq tanjizi qadim, iaitu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini juga berta'alluq dengan tanjizi qadim, iaitu Allah telah pun berkata-kata, Allah telah pun melaksanakan kata-kata dia sejak azali lagi. Tetapi tanjizi qadim ini adalah apabila kalam itu adalah berbentuk khabar, bukan kalam yang berbentuk suruhan dan kalam yang berbentuk larangan. Sebab tu saya bagi 3 kalam tadi. Sebab tu saya jelaskan 3 bentuk kalam tadi. Yang pertamanya kalam yang berbentuk suruhan, kalam yang berbentuk larangan dan kalam yang berbentuk khabar. Jadi apabila kalam yang berbentuk khabar ini, maka dia bertakluk kepada suluhi qadim dan tanjizi qadim. Sebab apa dia suluhi qadim dan tanjizi qadim? Iaitu ketika mana Allah nak menyampaikan khabar-khabar, iaitu Allah nak berkata-kata ataupun Allah nak menyampaikan khabar-khabar kepada sesuatu, Allah nak menyampaikan khabar-khabar yang dia nak sampaikan, maka dia tidak perlu kepada mukhatab. Dia tidak perlu kepada mukhatab. Mukhatab ni adalah orang yang nak disampaikan pada dia. Orang yang nak disampaikan cerita ni pada dia. Orang yang nak disampaikan khabar pada dia. Sebagai contohnya, okey, contoh mudah senang je. Sekarang ni kita nak sampaikan khabar kepada seseorang. Walaupun orang tu tak ada lagi, tapi khabar tu telah pun berlaku. Contohnya seperti kita pernah tengok tak signboard dekat atas jalan raya. Signboard atas jalan raya, jangan memandu laju, kata. Contoh, signboard ini jangan memandu laju. Walaupun tidak ada orang lalu di atas jalan tersebut, tetapi khabar itu sampai tak? Itu contoh. Jadi kalau khabar itu sampai, maka khabar itu telah pun terlaksana. Maka berlakulah tanjizi qadim pada khabar tersebut. Maka begitu juga dengan zat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah nak menyampaikan khabar, dia tidak perlu kepada mukhatab. Sebab khabar ini adalah penceritaan, ataupun khabar ini adalah kalam yang berbentuk khabar lah. Dia nak sampaikan sebarang bentuk khabar, dia tidak perlu kepada mukhatab. Dia nak cerita tentang Nabi Adam, dia nak cerita tentang Nabi Nuh, dia nak cerita tentang Nabi Ibrahim, dia nak cerita segala perkara. Dan kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam itu tercipta, Allah Subhanahu wa taala telah pun menyampaikan kalam dia, iaitu kalam dia apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Jadi sebelum dia cipta Adam lagi telah pun disampaikan khabar. Maka khabar-khabar tersebut, maka ta'alluq dia adalah suluhi qadim dan tanjizi qadim. Maka Allah telah berkebolehan untuk bersifat dengan sifat kalam sejak azali lagi. Dan juga apabila kalam tersebut berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan khabar, maka sifat tersebut dia tidak perlu kepada mukhatab, tak perlu kepada orang yang dia nak sampaikan. Dia just boleh cerita macam signboard dekat atas jalan raya. Walaupun tak ada orang lalu, walaupun tak ada orang dengar tentang khabar dia, tetapi apabila khabar itu berlangsung, dia tetap berjalan. Maka terlaksanalah sifat khabar tersebut. Terlaksanalah sifat kalam tersebut yang berbentuk khabar. Adapun kalam yang kedua adalah kalam yang kedua, yang pertama dengan kedua tadi, iaitu kalam yang berbentuk suruhan dan larangan, iaitu kalam yang berbentuk amrun wa nahyun. Kalam yang berbentuk suruhan dan larangan ini memerlukan kepada mukhatab. Sebab apa? Contohnya, boleh tak saya cakap
Weh, kau ambilkan aku nasi tu. Sekali orang tengok pelik. Sebab apa? Sebab saya bercakap tapi tak ada mukhatab. Tak ada orang yang nak dengar saya cakap tu. Tak ada orang yang nak terima suruhan dan larangan saya. Weh, kau jangan buat macam ni. Dia larang siapa? Tak ada orang kat sini. Jadi apabila tidak ada mukhatab, maka suruhan dan larangan itu tidak berlaku. Maka kerana itu, apabila kalam yang berbentuk suruhan dan larangan, maka terlaksana sifat tersebut pada tanjizi hadis, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun bersifat dengan sifat kalam sejak azali lagi. Semua bentuk sifat kalam itu Allah telah berkebolehan untuk bersifat dengannya secara suluhi qadim. Manakala kalam yang berbentuk khabar adalah tanjizi qadim, manakala kalam yang berbentuk suruhan dan larangan, maka oleh kerana dia berhajat kepada mukhatab, iaitu siapa mukhatab dia? Makhluklah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak memberi suruhan dan larangan kepada bukan makhluk. Okey, sebab selain daripada Allah, makhluk belaka. Jadi Allah suruh jangan makan nasi. Allah suruh jangan minum arak. Allah suruh laksanakan solat. Allah suruh puasa, Allah suruh zakat. Semua suruhan dan larangan itu berhajat kepada mukhatab. Dia memerlukan kepada mukhatab. Kerana itu kalau tak ada mukhatab, maka tidak adalah suruhan dan larangan. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia melaksanakan suruhan dan larangan ini, maka dia perlu kepada mukhatab. Maka terlaksananya sifat suruhan dan larangan ini apabila adanya mukhatab, iaitu makhluk. Maka terlaksanalah sifat amrun wa nahyun itu secara tanjizi hadis. Okey, kerana itu sifat kalam itu telah diketahui bahawasanya fungsi dia adalah untuk berkata-kata. Maka kepada siapa dia nak berkata-kata, iaitu kepada perkara yang wajib dan juga kepada perkara yang mungkin, iaitu perkara yang mawjudat sahaja. Yang makdum kenapa tak boleh? Sebab sifat kalam kalau bercakap dengan benda yang tak ada, maka dia jadi sia-sia. Dia jadi al-abasu, iaitu jadi abasun, ini perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlaksana pada dia sifat-sifat yang berbentuk sia-sia. Okey, jadi kerana itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak berlaku kepada perkara yang mustahil dan juga perkara yang mungkin, yang makdum. Yang terlaksana pada dia adalah mungkin yang mawjud sahaja. Okey, dan juga bila sifat ni nak berfungsi, iaitu pertamanya suluhi qadim, iaitu semua bentuk sifat kalam semuanya suluhi qadim belaka. Semuanya Allah boleh untuk berkata-kata segala bentuk kalam sejak azali lagi. Tetapi kalam yang berbentuk khabar, iaitu dia tidak berhajat kepada mukhatab, tidak perlu kepada mukhatab, maka kalam itu terlaksananya adalah sejak azali lagi. Manakala kalam yang berhajat kepada mukhatab, iaitu kalam yang berbentuk suruhan dan larangan, maka terlaksananya adalah ketika mana datangnya mukhatab. Okey, kita sambung sikit lagi. Wahiyya minal kamalat allati yattasifu biha Rabbul Izzati Azza wa Jalla, iaitu sifat kalam ini adalah merupakan kesempurnaan yang telah bersifat dengannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Izzah Azza wa Jal. Kerana kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ni dalil akli, li'annahu law lam yattasifu bil kalam, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam, lattasafa bididdahu, maka pasti nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia pasti akan bersifat dengan lawan kepada sifat kalam. Wa diddahu naqsun, maka lawan kepada sifat kalam, iaitu tidak berkata-kata, itu bisu dan sebagainya, maka lawan kepada sifat kalam itu adalah sifat yang kurang. Wa tunazzahu subhanahu 'anil ittisaf, wa munazzahu subhanahu wa ta'ala 'anil ittisaf bi ayyi naqsin, dan telah pun kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dia daripada bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Maka dalil nakli dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, maka manusia apabila dia datang kepada tempat tu, maka dia berkata-kata dengan Tuhan dia, iaitu dia berkata-kata dengan Allah di Bukit Tur Sina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman bahawa dia berkata-kata dengan manusia juga. Iaitu ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata kepada manusia, tidak berkata kepada manusia biasa kecuali melalui wahyu. Okey, yang seterusnya dalil juga waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Maka itu menunjukkan bahawasanya ada yang mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah pengajian akidah sifat 20 kita. Ni mesti pelik, kenapa tidak ada sifat ma'nawiyah Ustaz? Kenapa ada 13 je sifat? Sebenarnya sifat 20 ini walaupun dia ada 20 sifat, maka sifat yang lagi 7 yang di belakang itu, kita tahu bahawasanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Maka ada 13 sifat. Jadi daripada 13 sifat ini, maka 7 lagi sifat itu, iaitu qadir, murid, alim, hay, sami', basir, mutakallim. Itu juga sama juga perbahasan dia dengan sifat ma'ani, benda yang sama. Apa yang ada perbahasan dalam sifat ma'ani sama juga perbahasan dengan sifat ma'nawiyah. Sebab sifat ma'nawiyah ni dia adalah merupakan kelaziman bagi sifat ma'ani. Contohnya sifat ma'nawiyah, kita tahu bahawasanya Allah ada sifat kudrah bagi dia. Maka oleh kerana adanya sifat kudrah bagi Allah, maka Allah pasti bersifat dengan sifat qadir. Maka qadir itu adalah sifat ma'nawiyah, manakala kudrah itu adalah sifat ma'ani. Qadir itu Allah berkuasa, sedangkan sifat kudrah itu adalah Allah ada kuasa. Contohnya saya berkuasa dengan kuasa saya. Contohnya Allah bersifat dengan sifat alim. Alim itu adalah sifat ma'nawiyah. Qadir, murid, alim, hay, sami', basir, mutakallim. Jadi sifat alim Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti alim dengan sifat ilmu dia. Alim itu adalah satu keadaan yang berlaku pada Allah. Apabila Allah mengetahui segala sesuatu, maka dia bersifat dengan alim. Manakala ilmu Allah Subhanahu wa taala pula adalah merupakan satu sifat yang mempunyai diri, yang berdiri di atas zat Allah dan menjadi satu tambahan ke atas zat dia. Okey, itu ma'ani. Okey, maka telah tamatlah sifat, perbahasan sifat. Jadi kalau ada soalan boleh tanya terus direct dekat komen. Okey, Faiz tanya, sifat Allah memang tidak berfungsi pada seluruh hadis kan Ustaz? Jadi kenapa ada pembahagian tu? Tadi Ustaz sebut belum terang habis tentang sifat iradah. Ustaz ada nak tambah penerangan? Okey, sifat Allah memang tidak berfungsi pada seluruh hadis. Saya membahagikan sifat tersebut kepada 4 supaya kamu nanti tak pelik. Memang tidak ada seluruh hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian itu pun tidak disebut oleh ulama, tapi saya mention juga ada pembahagian suluhi hadis supaya nanti kamu tak pelik. Kenapa ada suluhi qadim tapi tak ada suluhi hadis? Kenapa ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis? Jadi saya bagikan kepada 4 tu supaya kamu tak pening untuk nak faham kenapa suluhi qadim dia, suluhi hadis tak ada. Ni saya dah jelaskan sebelum ni dalam video yang sebelum ni. Kalau kamu tengok video tu, maka kamu akan faham kenapa saya bahagi kepada 4, bukan 3 sahaja. Memang tidak berfungsi pada suluhi hadis. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat dia yang bersifat suluhi hadis. Sebab maksud suluhi hadis itu adalah kebolehan Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat yang demikian pada masa tertentu ataupun pada masa yang baharu. Maka tak mungkin Allah Subhanahu wa taala berkebolehan untuk bersifat dengan sesuatu sifat pada masa yang baharu. Bermaksud sebelum ni Allah tak ada sifat tu. Contohnya kamu kata sifat kudrah tu Allah bersifat dengan suluhi hadis. Tak boleh. Sebab Allah telah pun berkebolehan sejak azali lagi untuk bersifat dengan sifat kudrah. Allah juga telah berkebolehan sejak azali lagi untuk bersifat dengan sifat iradah. Allah juga berkebolehan untuk bersifat sejak azali lagi dengan sifat ilmu. Jadi tak boleh kata Allah Subhanahu wa taala berkebolehan untuk bersifat dengan sifat ilmu pada waktu yang baharu. Maka mustahil, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat tersebut. Jadi pembahagian tu memang tidak ada dalam kitab ulama, tetapi saya bahagikan, saya sebut juga benda tu supaya pelajar faham bahawasanya sifat tersebut adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq tersebut adalah ta'alluq yang tidak ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian golongan seperti Mu'tazilah mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada juga sifat-sifat dia yang mana dahulunya tidak ada kemudian ada. Contoh dia saya tak ingat lah, nanti saya nak kena buka balik buku Contohnya adalah tentang masalah perbuatan Allah, perbuatan makhluk.
Jadi perbuatan makhluk, sebahagian daripada kalangan Mu'tazilah dia katakan bahawasanya ketika mana manusia hendak melakukan kejahatan, Allah Subhanahu Wa Taala belum tahu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia melakukan kejahatan adalah apabila ketika mana manusia itu melakukan kejahatan, kemudian pada masa itulah Allah tahu bahawasanya manusia itu melakukan kejahatan. Maka itu telah meletakkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala suluhi hadis. Maka suluhi hadis itu adalah mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ulama tidak sebut dalam kitab dia adanya pembahagian suluhi hadis ini, tapi daripada pelaksanaan golongan-golongan sesat seperti Mu'tazilah, mereka telah pun mengucapkan kalam-kalam ini yang sama makna dia dengan suluhi hadis. Okey, boleh faham Faiz Okey, sifat iradah tadi apa saya lupa apa yang nak cakap tadi. Rasa tak ada dah kot, habis dah kot. Mungkin perbahasan yang lebih detail tu lah. Kalau perbahasan lebih detail sangat tu tak perlulah, sebab nanti kamu jadi mutakallimin pula. Jadi mutakallimin nanti jadi Mu'tazilah pula. Okey. Ustaz boleh bagi contoh ta'alluq tanjizi qadim dan ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kalam. Okey, ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi qadim. Kita dah tahu bahawasanya ta'alluq bagi sifat suluhi qadim dan tanjizi qadim bagi sifat kalam. Okey, sifat apa ni? Sifat kalam Okey, sifat kalam. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala contohnya ketika mana dia nak mengkhabarkan tentang kisah Nabi Adam. Dia nak khabarkan tentang kisah Nabi Adam. Kita tahu bahawasanya kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah qadim. Maka kalam Allah Subhanahu Wa Taala sebelum adanya segala makhluk ni, maka Allah telah pun berkata-kata. Allah mempunyai sifat kebolehan untuk berkata-kata, iaitu suluhi qadim dan tanjizi qadim. Allah telah pun berkata-kata sejak azali lagi. Ini memberi maksud bahawasanya suluhi qadim sifat kalam dengan tanjizi qadim sifat kalam tersebut dia berjalan serentak. Allah ada kebolehan dan Allah telah pun berkata-kata sejak azali lagi. Macam mana tak bolehlah kata Allah telah berkata sejak azali lagi tapi Allah tak ada suluhi qadim. Tak mungkin lah, sebab dah tentulah Allah berkebolehan untuk berkata-kata. Kalau tidak, macam mana dia nak bercakap, kan? Jadi oleh kerana suluhi qadim Allah telah berkata-kata sejak azali lagi tentang tentang ta'alluq khabar ini, maka sebagai contohnya Allah telah khabarkan kepada kita tentang tentang kisah Nabi Adam. Kata Nabi Adam pada waktu itu belum lagi ada, tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala telah pun ada. Maka khabar itu telah pun ada di Lauh Mahfuz. Allah telah letak khabar itu di Lauh Mahfuz. Allah telah berkata-kata dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu telah pun ada sejak azali lagi. Maka kalam Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dia tidak perlu kepada mukhatab, dia tidak perlu nak cerita pada orang lagi. Walau kalau sama ada mukhatab itu ada ataupun sama ada makhluk itu dah wujud ke, makhluk itu belum wujud ke, maka kalam itu telah pun terlaksana. Maka apabila makhluk itu wujud, maka Allah sampaikan khabar itu kepada makhluk, maka makhluk boleh terima. Makhluk dah terima pun kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka makhluk faham tentang kisah Nabi Adam tersebut. Maka ceritanya di sini adalah nak menunjukkan bahawasanya kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu telah pun berlaku sejak azali lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala contohnya sebelum dia mencipta air, Allah telah pun mengkhabar di dalam kalam dia, iaitu Allah telah pun cerita dalam Quran bahawasanya Allah yang menciptakan air, iaitu dialah yang menurunkan hujan, dialah apa sebagainya, kan. Jadi kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah telah pun berkata-kata, Allah telah pun menyampaikan khabar tanpa ada mukhatab sejak azali lagi. Jadi apabila manusia lahir, maka Allah sampaikan kalam dia yang telah pun diucapkan tu kepada makhluk. Maka terlaksanalah khabar Allah itu kepada makhluk, maka khabar itu dia tidak perlu kepada mukhatab. Dia berbeza dengan suruhan dan larangan. Kalau tak ada orang yang nak disuruh, macam mana dia nak sampaikan kepada orang yang disuruh? Contoh saya kata ambil kursi tu, macam mana kamu nak suruh, macam mana saya nak suruh orang ambil kursi sedangkan orang yang nak diambil kursi tu belum lahir lagi? Maka itu adalah mustahil. Sedangkan khabar, kalaulah kamu ucapkan, okey saya ceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang ni tak ada orang pun, saya boleh khabarkan tentang kisah Nabi Nuh, walaupun benda tu, walaupun tidak ada mukhatab di depan saya. Sebab tu saya bagi perumpamaan seperti signboard yang ada di jalan raya.
Sebagai contohnya signboard dia tulis jangan pandu laju. Jangan pandu laju itu jalan raya dah siap, signboard dah siap, tapi jalan raya belum buka lagi, orang tak lalu lagi. Tapi khabar tu dah ada ke belum? Khabar tu dah ada. Khabar itu dia tidak perlu kepada mukhatab untuk dia sampaikan. Jadi apabila khabar itu telah pun ada, jadi bagaimana manusia dapat maklumat tentang khabar tu? Jadi apabila ada orang lalu atas jalan raya tu, maka dia nampak signboard tu, maka khabar tu telah sampai pada dia. Jadi apabila manusia tu berlalu pergi, maka khabar dia tak lagi menerima khabar tu, tapi khabar tu ada tak? Dia tetap ada di atas jalan raya tu. Ataupun kamu ambil speaker, kata kamu pasang speaker, kamu ceritakan tentang kisah-kisah yang ada kat muka bumi ni. Contoh kamu ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, kamu ambil speaker, kamu baca kuat-kuat kisah tu. Ataupun kamu pergi khutbah, kata kamu pergi masjid, kamu berkhutbah. Saya berkhutbah ittaqullah dan sebagainya. Saya berkhutbah, ceritakan tentang khutbah apa isi kandungan khutbah. Tapi masalahnya orang semua tidur belaka. Semua tidur belaka ni, jemaah sembahyang Jumaat ni tidur belaka. Ada 40 orang tidur belaka. Adakah khutbah itu tidak sah? Tak, sebab khutbah ataupun mukhatab ataupun khabar yang disampaikan, dia tidak berhajat kepada mukhatab, sebab dia hanyalah khabar. Itu contoh dia. Jadi apabila Allah sampaikan khabar kepada makhluk, Allah sampaikan khabar, maka dia tidak berhajat kepada mukhatab. Jadi apabila mukhatab tu ada, maka dia sampaikanlah khabar. Macam orang buat rekod, kata saya menceritakan tentang sesuatu melalui rekod telefon. Adakah berhajat kepada khabar? Tak berhajat kepada khabar. Tapi bila saya sampaikan khabar itu, saya rekod, saya post kat Facebook supaya orang dengar, maka khabar tu sampai tak? Sampai. Maka sifat kalam tersebut itu dia tidak yang berbentuk khabar itu dia tidak berhajat kepada dia tidak berhajat kepada mukhatab. Okey, boleh faham Nadirah? Cik Nadirah, boleh faham Masmu'at tu benda yang boleh dengar. Masmu'at ni adalah daripada maf'ul, daripada wazan maf'ul. Kalau belajar saraf, dia wazan maf'ul. Wazan maf'ul ni adalah maf'ulun bih, benda yang kena buat. Jadi sama' itu adalah sifat. Masmu' itu adalah masmu'at itu adalah jamak bagi masmu'. Masmu' itu adalah benda yang boleh dengar. Masmu'at, benda yang kena dengar, benda yang didengari. Benda yang didengari, bahasa mudah dia, benda yang didengari. Okey, faham tak Farah? Kalau faham, komen faham takut tak sampai. Okey, ada soalan lagi? Kita dah habis perbahasan sifat, memang dah habis komplit dia habis. Jadi keluar ni semua boleh jadi mufti belaka. Lepas ni pandai-pandai lah kau keluar fatwa. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung minggu depan lah. Sambung minggu depan, hari Isnin juga, hari Isnin dan Selasa. Dalam perbahasan al-ayatul mutasyabihat dan juga perbahasan kenabian. Perbahasan kenabian ni dia ringkas saja. Perbahasan kenabian ni, perbahasan kenabian ni dia hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh, yang wajib untuk diketahui oleh mukallaf. Jadi minggu depan kita akan mula pada halaman 122. Siapa yang sayang dengan Zakir Naik ni, pergi, bolehlah berdebat. Jadi sebenarnya perbahasan sifat 20 ni, kenapa kita belajar sifat 20 ni, kamu kena faham. Sebab tu saya ajar kamu sifat 20 ni dalam metod mutakallim ni. Sifat nafsiyah untuk kita tahu, untuk kita buktikan kepada golongan etis, untuk kita menentang golongan etis yang mengatakan Allah tu tak wujud. Jadi kita sabitkan kewujudan Allah dengan kewujudan alam ini. Bagaimana teraturnya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana teraturnya kejadian-kejadian Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang boleh memberi isyarat bahawasanya wujudnya pencipta di dalam alam ini. Manakala sifat nafsiyah pula adalah sifat yang nak menentang golongan-golongan yang sesat. Jadi kalau kamu dah belajar sifat 20 ni, kamu belajar nafsiyah, kamu belajar salbiyah, maka kamu boleh menentang golongan etis. Yang kedua, kamu boleh menentang, kalau kamu belajar sifat salbiyah, kamu boleh menentang golongan-golongan yang sesat seperti musyabbihah, golongan mujassimah, iaitu golongan yang mentasbihkan Allah, golongan yang mentajsimkan Allah, golongan yang seperti Syiah, golongan seperti Khawarij, iaitu yang mereka mengatakan Allah terbang di udara, Allah ada semua Allah
ada semua sifat-sifat makhluk. Contohnya seperti diorang duk kata Allah ni terbang di udara, Allah ni duduk atas aras. Jadi semua itu adalah ternafi dengan perbahasan sifat mukhalafatuhu lil hawadis dan juga perbahasan sifat wahdaniyah. Maka itu fungsi dia kamu belajar sifat nafsiyah. Manakala sifat ma'ani ni pula, fungsi dia adalah untuk kamu menyempurnakan keimanan kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan sifat ma'ani ni juga kamu boleh menentang golongan seperti Mu'tazilah. Sebab golongan Mu'tazilah ni dia banyak guna akal. Sebab tu perbahasan dalam sifat ma'ani ni adalah terlalu tinggi perbahasan akal dia, supaya perbahasan ini tidak diselewengkan oleh golongan sesat seperti Mu'tazilah. Mereka dok kata Allah ni maha mendengar tetapi tidak ada pendengaran. Allah Subhanahu Wa Taala ni ada Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan sifat alim tetapi Allah tidak ada sifat ilmu pada dia. Maka itu adalah mustahil Okey, jadi perbahasan sifat ma'nawiyah pula dia hanyalah untuk nak mengaitkan hubungan perbahasan dengan sifat ma'ani. Jadi perbahasan dia sama saja. Jadi sebab itu kalau kamu habis sifat 20 ni, kebiasaannya kamu akan faham dan kamu boleh ada benteng akidah dalam diri kamu. Sebab tu banyak orang yang mohon pengecualian semua saya tak bagi. Saya minta maaf memang saya tak bagi. Sebab apa? Sebab apa yang kamu belajar di luar itu tak sama dengan apa yang kamu belajar di sini. Sebab mungkin yang belajar luar tu alhamdulillah kalau dapat habislah. Tapi kalau yang jenis belajar tak lengkap, jenis lompat-lompat, ada yang belajar bahagian nubuat sahaja, ada yang belajar samiyat sahaja, sampaikan perbahasan tentang kewujudan Allah ni pun tak tahu. Jadi sebenarnya yang paling wajib diketahui adalah ma'rifatullah ni. Sebab itu Imam Ghazali sebut awaluddin ma'rifatullah wa ma'rifatu kamalatuhu, iaitu perkara pertama yang kamu perlu belajar dalam ilmu agama ni bukan kamu pergi belajar ibadah dulu. Kamu wajib mempelajari perkara yang berkaitan dengan akidah, iaitu perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah dan juga wa ma'rifatu kamalatuhu, dan juga kamu wajib untuk mengetahui tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali juga sebut dalam kitab yang lain, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maka tidak sah ibadah seseorang melainkan setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pentingnya ilmu akidah ini, supaya apa yang kamu pelajari ini kamu akan dapat gunakan. Jadi kalau lepas ni dia boleh jadi benteng. Kalau orang nak sesat kamu tak boleh. Bahkan kamu boleh mengajar pula orang lain untuk mempertahankan akidah, bagaimana untuk nak mempertahankan akidah. Jadi apa yang saya ajar ni tidak ada langsung bezanya dengan ulama-ulama yang duk ajar dekat masjid tu. Contoh Syekh Rahimuddin, contoh seperti Baboli Sekam dan berbagai-bagai ulama-ulama pondok yang datang. Apa yang saya ajar ini adalah dengan metod ulama pondok. Jadi apa yang kamu belajar hari ni, kamu pergi masuk dalam masjid, kamu belajar dengan ulama-ulama ni. Apa yang saya belajar ni, insya-Allah kamu akan faham dekat sana juga, kamu akan belajar benda yang sama. Cuma kebiasaannya pelajar-pelajar ni bila dah masuk dekat kuliah-kuliah ulama dalam masjid tu, kadang-kadang dia tak faham sebab mungkin dia tak boleh tanya, dan juga mungkin penjelasan itu terlalu bersifat literal. Dia terlalu bersifat kekitaban. Dia terlalu kitab sangat. Baba Faisal dan lain-lain lah. Ikutlah baba mana-mana pun. Ni boleh hurai sifat 20 jadi baba belaka. Saya pun Bible. Okay, sorry gurau je. Okay, Baba Haidar lepas ni panggil Baba Haidar. Okay, jadi dengan perbahasan sifat 20 ini dia akan menjadi benteng kepada akidah kita, supaya akidah kita ini tidak terpesong dengan akidah-akidah yang menyeleweng. Jadi lepas ni kamu dah ada anak, dah kahwin, jagalah anak bini daripada akidah-akidah yang sesat. Seperti akidah musyabbihah, dia kata Tuhan duk atas aras lah, Tuhan ni ada tangan tapi tangan tak serupa manusia lah, Tuhan ada kaki tapi ada kaki tak serupa manusia lah, dan berbagai-bagai akidah lagi. Jadi apa yang saya ajar ni cuma asas sahaja, tapi asas yang sudah detail sikit. Sebenarnya ada lagi perbahasan tentang masalah kudrah dan iradah Allah lebih detail, iaitu khilaf-khilaf ulama' di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Begitu juga dengan perbahasan sifat kalam, ada lagi tinggi, lagi jauh, sampai berlaku pertelingkahan di antara ulama'-ulama' pondok juga, seperti Tok De Sekam, dan juga ulama'-ulama' pondok yang moden seperti Ustaz Syekh Nazim, Tuan Guru Nazir, Tuan Guru Nazimuddin Langgar. Jadi dia ada perbahasan tu. Okey. Jadi perbahasan-perbahasan yang lebih detail ni, yang khilaf di antara ahli sunnah ni saya tak jelaskan, supaya
apa yang penting adalah kita nak mengenalkan kepada masyarakat, mengenalkan kepada student kita adalah pengenalan terhadap golongan-golongan yang sesat dan bagaimana kamu nak ada benteng untuk menjauhi golongan seperti ini. Ni balik ni jangan duk lepas habis belajar akidah ni masuk tahun 3 dah belajar dengan pesara-pesara yang tak apa yang nak ikut ahli sunnah sangat. Jadi duk kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Hati-hati sebab benda itu dia boleh membawa kepada kekufuran, dia boleh membawa kepada akidah yang sesat. Saya tak kata seseorang tu kufur, tetapi keraguan yang boleh ditimbulkan ini dia akan membolehkan kita terjebak di dalam kancah kekufuran. Jadi sebab itu hati-hati dan kamu kena mantapkan pegangan akidah lah. Jadi kalau terlupa tu kena murojaah balik. Dan juga kalau ada kuliah-kuliah agama, kamu kena hadirkan diri dalam kuliah-kuliah agama yang terutamanya apabila ulama-ulama pondok yang syarah. Ulama-ulama pondok ni bila dia bawa syarah tu, barakah dia tu tinggi. Jadi kamu mungkin akan lebih faham. Faiz Zawawi, Muhammad Faiz Zawawi, saya tak kata yang tu kamu yang kata. Tu ayat allergic sekarang ni, kalam tu allergic sikit Okay, jadi saya tak sebut Sekarang ni kalau sebut nama Wahak-wahak tu, dia nanti kan dia kata Ustaz Aida ni ekstremis Jadi saya tak kata gitu Okey, jadi semua itu dia boleh membawa kepada masalah-masalah akidah-akidah yang lain Jadi kalau tak ada soalan lagi, saya rasa cukuplah sekadar tu dulu. Kalau nak tanya apa-apa yang tak faham hari ni, nak tanya minggu depan pun tak ada masalah. Jadi kamu kumpul soalan tu, dan soalan tu kamu boleh tanya pada saya dalam komen video akan datang. Dan saya tidak ada masalah pun untuk berhenti sekejap dan jawab apa masalah yang timbul yang kamu kurang faham. Jadi balik kamu study dulu video saya, study dulu apa yang kamu dah belajar, supaya kalau ada benda yang kamu tak faham, kamu boleh terus tanya saya. Sebab kalau nak tanya dalam WhatsApp ni dia agak susah sikit, sebab kena type panjang-panjang ni memang susah lah. Kalau kamu tanya yang memerlukan kepada jawapan yang panjang, jadi saya kena jawab susah sikit lah. Okey, jadi ada satu soalan semalam ada pelajar tanya boleh tak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan kepada hadis nuzul, turun di langit, turun di bumi dan sebagainya. Maka soalan yang pelajar tu tanya, saya tak ingat nama dia siapa, tak apa, nanti soalan tu akan dijawab dalam perbahasan ayatul mutasyabihat. Sebab soalan itu dia termasuk dalam kategori hadis mutasyabihat dan juga ayat mutasyabihat. Jadi kalau pelajar yang tanya tu ada dalam live video ni, saya harap dia dengar apa yang saya cakap ni, supaya nanti dia duk kata saya tak jawab lagi. Nanti saya akan jawab nanti, tapi dalam perbahasan ayat mutasyabihat nanti kita akan bahaskan. Okey, wallahu taala alam. Saya rasa cukuplah sekadar tu dulu. Jadi kalau kitab setangkai padi tu kat mana? Apa benda kitab setangkai padi tu? Okey, saya rasa cukuplah sekadar tu dulu. Nanti apa-apa soalan, kamu WhatsApp je lah dekat dalam apa, kalau soalan yang ringkas tu bolehlah kamu WhatsApp je dalam grup, nanti saya akan jawab Okey, wallahu taala alam. Maka kita tutup majlis kita dengan salawat dan tasbih kifarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita tutuplah majlis kita pada malam ni dan minggu depan kita sambung pada waktu dan hari yang sama. Dan kalau kita sempat habis minggu depan kuliah kita, jadi nanti saya nak minta kamu untuk selesaikan tugasan tu secepat mungkin supaya nanti kita boleh bagi markah terus kat sana. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.